ke depan. Ya. Hari ini kita nak menyambung pengajian kita, Himpunan Mutiara Ilmu sudah pun sampai ke muka surat berapa dah tu jemaah yang saya kasihi sekalian? Ya, muka surat berapa tu kita li? Terbalik video saya. Sekejap saya cuba tengok. Pasal dengan saya ni dah nampak sterik. Sekejap saya tengok lah. Macam mana saya nak bagi betul video. Bila saya pusing gini. Apakah betul dah? Ya, betul ya. Alhamdulillah. Kita dah sampai muka surat berapa tu kita, Hakim? Muka surat berapa dah kita? Muka surat berapa dah kita tu? Li, muka surat berapa dah kita, Kim? Ya, silakan Kim. Tak apa Kim. Hari itu Datuk ulah mengenai kalimah Allah tu. Ya. Kalimah Allah. Tapi muka surat tak tahu lah. Ya. Cerita kalimah Allah tu yang ada pandangan yang mutakhir tu kan. Ya. Kalau ikut buku Benarkan Nabi Isa Disalib, kita dah tamat ke? Tamat dah cerita yang kalimah Allah tu. Mungkin tak tahu muka surat berapa, kita tak ada kitab. Kan? Ya. Maknanya kita dah masuk buku kedua tentang kalimah Allah. Ya. Ya, baik. Hari itu kita dah mukadimahkan sikit tentang isu yang berlaku di dalam negara. Jadi hari ini, marilah kita buka muka surat 6. Yakni bab kedua buku kalimah Allah. Jadi kenalah dengan isu kita sekarang ni pula, walaupun sedikit berbeza. Bab kedua buku kalimah Allah. Saya mulakan ya. Hujah keabsahan penggunaan nama Allah hanya untuk orang Islam. Kalimah keabsahan ni kalau kita nak terjemah mudah, yang memang patut-patut yang valid betul-betul, itu maksudnya. Keabsahan ni maknanya yang betul-betul valid, yang betul-betul layak guna kalimah Allah ya. Jadi seolah-olah dia nak kata hujah mengapa orang Islam sahaja yang valid menggunakan nama Allah. Jadi di situlah kita bincang. Sebenarnya kata dia, terlalu banyak hujah yang menunjukkan betapa Allah mempunyai nama yang layak baginya dan tidak boleh disekutukan. Justeru di sini dikemukakan tambahan hujah sebagaimana berikut. Hujah nak beritahu kita orang Islam sahajalah yang layak guna kalimah Allah, dia datang dari pelbagai jenis hujah. Antaranya Al-Quran. Kalau tengok hujah Al-Quran, kita tengok surah Al-Ikhlas. Ya, muka surat 7 surah Al-Ikhlas. Yang kita baca sama ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Mana sifat Allah yang Allah sendiri claim bahawa Allah ni tunggal. Tak ada awal, tak ada akhir, tak ada sekutu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Hatta iblis pun bergantung pada Allah tu. Nyawanya.
Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi kalau orang-orang Nasrani nak guna Allah juga, tak tepatlah sebab Allah kata Allah tak beranak, Allah tidak diperanakkan. Dan dalam kedudukan iman orang Nasrani ni, Allah ni kata dia bapa kepadanya Nabi Isa. Salah satu oknum daripada 3 oknum. Oknum ni kepribadian lah. 3 perkara yang sekutukan sehingga dia kata jadi satu tapi 3. Ni bukan sifat Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu kufu, satu taraf pun dengan Allah, apatah lagi lebih dari Allah. Maknanya ayat ni nak menunjukkan pada kita, kalau beginilah Allah klaim dirinya, terang dirinya, maka memang tak layak sangatlah orang Nasrani nak guna. Sebab mereka tak cukup syarat untuk klaim Allah ni ayah kepada Nabi Isa. Sebabnya bersalahan sangat dengan apa yang Allah sendiri terangkan tentang zatnya. Di situ ada tafsir sikit ibu bapa sekalian yang kita sertakan, saya bacakan tu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa nama tafsir Ibnu Katsir? Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim. Ya, catat di situ tu sebagai pengetahuan tu. Jadi, dia kata gini, yakni, ayat ni, ya, ayat ni. Yakni, dialah yang bersifat esa. Dengan keesaannya yang tiada tandingan. Pembantu, sekutu, setaraf dan serupa, tak ada yang akan sama dengannya. Tidak diitlakkan lafaz ini kepada seseorang pun. Diitlakkan ni makna kita kata disandarkan ataupun diletakkan. Tidak diletakkan lafaz Allahu Ahad ni pada siapa-siapa makhluk pun. Melainkan hanya Khalik Tuhan. Ya, kerana ia bersifat dengan kesempurnaan pada semua sifat dan perbuatannya. Cuba bayanglah kalau akidah tu jenis percaya Tuhan ada anak. Tuhan ada sekutu. Allah, nampak lemahnya Tuhan tu siapa ada pembantu. Ada rakan, ada syirik, nampak lemah. Sebab tu orang Nasrani ni bila dia kata Isa bin Maryam ni, ya, makna anak kepada Tuhan dan dia juga Tuhan. Dah kepercayaan Nasrani begitu. Mereka ni lah sibuk nak guna Allah ni. Kristian Katolik ni. Jadi kalau kita tengok orang Nasrani ni, dia kata Tuhan ni sebenarnya satu tapi dalam 3. Nampak 3 tapi satu. Father in heaven is God. Son is God and Holy Spirit is God. But they are not 3 God, 1 God. Dia kata Allah tu dalam syurga tu Tuhan. Anak dia Nabi Isa yang turun ke bumi ni Tuhan juga. Dan Holy Spirit, Ruhul Kudus, Tuhan juga. Tapi walaupun bilangnya 3, bukan 3, dia kata 1. Saya pernah bincang dengan kawan-kawan Kristian, ramai kawan Kristian saya ni. Saya kata selagi mental kita ni jernih, bersih, waktu kita sebut in the name of Father, ya, Bismil Ab, in Arabic kita sebut Bismil Ab, ataupun in the name of Father, dengan nama Bapa, ya, and the Son, dan Anak, and the Holy Spirit, dan juga Ruhul Kudus. Saya kata selagi jernih fikiran manusia tu tak rosak, demi Allah dia akan nampak 3 perkara di sini. Ayah, anak dan spirit. Dia tak boleh nak pegang spirit, roh. Dan waktu awak sebut in the name of Father, awak tak maksudkan Son, awak tak akan maksudkan anak. Dan lafaz bapa ni dia mesti tua dari anak. Dan waktu awak sebut in the name of Son, anak, Bismil Ibn in Arabic, kita sebut gitu. In Arabic kita sebut subhanallah apa dia? Bismil Ibn. Waktu awak sebut anak dengan nama anak, awak tak maksudkan bapa. Maknanya, selagi kita ni jernih otak kita, kita akan nampak ada 3 benda di sini. Ayah yang tua pada anak.
anak yang muda daripada ayah, dan spirit roh. Benda tak boleh pegang, tak boleh tengok. Ini selama mana otak manusia tu sehat. Itu saya beritahu mereka gitulah. Dan macam mana Nabi Isa nak boleh jadi Allah, jadi Tuhan. Dia lahir daripada rahim seorang wanita yang suci nama Maryam. Sedangkan dalam Bible ada sebut, mana-mana orang yang lahir daripada rahim seorang perempuan, dia tak boleh jadi Tuhan. Maknanya sebab dia sendiri najis dan dia menajiskan ibunya selama 40 hari. Ya, bila orang beranak ni kan, darah wiladah dia ada, dia duduk dalam keadaan najis. Jadi takkanlah Tuhan begitu sifat. Dan kalau kita jadi nurse lah, kita tolong Maryam beranakkan Isa tu atas katil hospital tu contohnya. Keluarlah Isa daripada rahim bondanya Maryam, menangis, berdarah, najis tubuhnya, kita pun kesat. Tuhan boleh terima. Itukah Tuhan? Logik kita ni, Tuhan ke tu? Keluar tu, menangis tu. Astagfirullah. Inilah Islam jernih fikirannya, dan kita kena dakwah kawan-kawan kita ni yang duduk dalam gelap. Dalam gelap. Sehingga tak boleh guna akal lagi. Tak boleh guna akal lagi. Ya. Baik. Kita sambung. Sayyid Qutb ni satu ahli bahasa yang dihukum penjara dalam penjara Mesir, ya. Meninggal dah. Sayyid Qutb berkata dalam karya tafsir dia lah, Fi Dhilalil Quran. Dia kata itulah hakikat kewujudan Allah. Di sana tiada hakikat melainkan hakikat Allah. Tiada kewujudan hakiki melainkan kewujudan Allah. Segala mawujud yang lain, ya, yang ada hak lain-lain ni, mengambil wujud mereka dari wujud Allah yang hakiki dan mengambil hakikat mereka dari hakikat zatiyah Allah. Ciri yang membezakan gambaran tauhid dalam akidah Islam ialah cirinya yang meresap ke dalam seluruh kehidupan dan ditegakkan di atas dasarnya, asasnya. Ia menjadi tapak bagi semua program amali dalam kehidupan. Kesan-kesannya kelihatan jelas dalam bidang perundangan sebagaimana kelihatan jelas dalam bidang kepercayaan. Kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat Allah merupakan undang-undang yang tunggal, memerintah semua urusan kehidupan. Apabila kesan ini tidak wujud, bererti akidah tauhid belum lagi berdiri teguh, melainkan seluruh implikasinya direalisasikan di segenap bidang kehidupan. Ini kita kira sebagai satu huraian daripada pakar bahasa Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb. Jadi Al-Quran menegaskannya beberapa nas, banyak ayat Quran ni nak cerita apa dia? Orang Islam je layak guna Allah. Sebab apa yang diyakini, diimani oleh orang Islam sama macam Tuhan beritahu diri ni macam mana. Tu jauh kita dengan orang Nasrani. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Apa maksud dia tu? Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu. Kerana bahawasanya Allah, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Surah Al-Hajj. Al-Mawardi dalam karya dia, An-Nukat wal-Uyun, dia kata apa dia? Yang dikendaki dengan hak di situ ialah sama ada nama daripada nama Allah. Apa yang kita sedang bincang ni ialah nas-nas Quran yang menyatakan sifat Allah adalah bertepatan dengan apa yang orang Islam pegang. Yang orang Islam pegang dan orang Islam beriman.
Jadi dengan sebab itu menjadilah orang Islam ni layak menggunakan nama Allah kerana sesuai dengan apa yang Allah sendiri terang tentang dirinya. Tidak ada anak, tidak diperanakkan, ya, dan juga merupakan sebagaimana yang Allah sendiri terang zatnya maha tunggal. Ini yang kita katakan dalil daripada nas Al-Quran banyak yang menunjukkan keabsahan, ya, hanya yang betul-betul valid guna kalimah Allah hanyalah orang Islam. Dan kalau kita tengok di situ banyak ayat-ayat Quran yang kita letak. Antaranya surah Al-Anbiya, ni boleh baca sendiri tu. Sebab saya tak nak momentum hilang kita berhujah. Boleh tengok tu surah Anbiya, surah Ibrahim dan sebagainya. Ya. Sekarang kita nak tengok hujah-hujah berikut. Cuba tengok muka surat 12. Banyak kita letak ayat Quran. Banyak. Maaf saya, muka surat 14. Jadi, kita dah letak beberapa contoh, sebenarnya banyak ayat-ayat nas dari Al-Quran sebagai bukti memang kami orang Islam je layak guna Allah. Jadi jemaah cuba baca contoh-contoh ayat yang telah kita susun. Semua ayat yang menunjukkan pada Allah itu esa, tidak diperanakkan, kekuasaannya tidak terbatas. Jadi bila Allah terang begitu sifatnya dan kami orang Islam memegang prinsip itu dalam rukun iman, kamilah layak gunakan itu. Sekarang kita nak tengok pula dalil dari as-sunnah, dari hadis. Antaranya satu hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Saya bacakan. Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli yauma arafata la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelum aku ni ketika hari Arafah ialah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Maha Esa. Tidak ada syirik kepadanya. Baginya kerajaan, baginya pujian. Dan dialah yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Itu ciri-ciri yang Allah sebut diri daripada hadis. Kedua, hadis riwayat Muslim. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Sesiapa yang naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah, maka Allah akan mengharamkan neraka ke atasnya. Ketiga, hadis Nabi. Saya nak ambil rengkah-rengkah je hadis ni sebab kita sertakan hadis tu banyak. Ayat Quran tadi kita serta dalil banyak. Kita serta hadis daripada as-sunnah, daripada hadis ni pun banyak. Jadi kita ambil tiga kita baca. Hadis berikutnya riwayat Muslim. Man qala ashhadu an la ilaha illallah. Sesiapa yang berkata aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anni Rasulullah. Kata Nabi dan dia bersaksi aku pesuruh Allah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Bila dia ucap tanpa ragu, maka dia tidak akan berjumpa dengan Allah, melainkan dia akan masuk syurga. Dengan syarat apa dia? Jangan syirik. Allah Maha berkuasa. Nabi Muhammad pesuruhnya, maka jelas di sini orang ni masuk syurga. Dan begitu juga beberapa hadis yang lain tu boleh tengok sendiri tu. Sebab ni jumlah-jumlah hadis. Kita masuk muka surat 19 bab ketiga. Bab ketiga. Makna la ilaha illallah menurut pandangan ulama. Apa maksud la ilaha illallah ni menurut para ulama? Apa dia?
Bagi menambahkan lagi kefahaman dengan konsep tauhid yang kita lafaz dan ikrarkan, didapati ulama menafsirkannya seperti berikut. Ibnu Rajab Hambali berkata, la ilaha illallah ialah dia yang ditaati dan tidak diderhakai kerana kehebatan dan kemuliaan, rasa cinta, takut, harap, bertawakal kepada, memohon daripadanya dan berdoa kepadanya. Hal ini tidak layak semuanya kecuali untuk Allah sahaja. Dan bunyi itu tauhid. Al-Biqai berkata, la ilaha illallah ialah menafikan dengan sesungguhnya kepada ibadat selain daripada Allah, Raja yang Maha Agung. Sesungguhnya ilmu ini adalah sebenar cara yang menyelamatkan daripada huru hara pada hari kiamat. Ketiga, Dr. Sa'id Abdul Azim di dalam bukunya I'tiqadun Nasara fil Masih berkata, Allah telah mengkhabarkan berkenaan bahawa dirinya yang bersifat ahadiyah, tunggal, yang mutlak merangkumi esa pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ini dia nak menunjukkan tauhidnya dan layaklah orang Islam guna kalimah Allah itu layak. Itu dalil daripada hadis, daripada sunnah. Kita dah sebut tadi dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Sekarang kita tengok dalil dari segi bahasa. Kenapa orang Islam dia layak guna Allah? Dari segi bahasa. Perkataan Allah telah dibincangkan dengan panjang lebar dalam buku Isu Kalimah Allah. Kita ada 3 siri beberapa sekalian buku. Justru di sini hanya disebutkan tambahan daripada maksud Allah oleh pendapat ulama. Ya. Satu persoalan mungkin perlu diberi jawapan. Adakah lafaz Allah daripada bahasa Arab atau beberapa bahasa sematik yang mempunyai pertalian dengan bahasa Arab yang merujuk kalimah itu Allah ialah bermakna Tuhan. Seperti dalam bahasanya orang Yahudi ialah Eloha, Elah. Dalam bahasa Aramaik Elohim. Dan dalam bahasa Ibrani, mana dia kata lafaz bahasa Arab ni Allah ada kaitan ke dengan Elaha dan Elohim, Eloh dan Elohim. Terdapat 2 pandangan dalam perbahasan isu ini. Pertama, ia bukan berasal daripada bahasa Arab. Kerana Allah ni tak payah berebut dah, dia bukan bahasa Arab. Ini katanya Al-Balakhi. Kedua, mengikut pendapat yang paling muktabar bahawa lafaz Allah adalah dari bahasa Arab. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Hasan, Imam Asy'ari. Oh, dah ramai lagi. Imam Fakhruddin Razi, menurut beliau, inilah pandangan Al-Khalil Al-Sibawai dan disokong oleh kebanyakan ulama usul dan fuqaha. Ini maknanya nak menunjukkan dari segi bahasa tu memang mutlak Allah tu adalah tunggal, tak sama macam orang Kristian faham, maka tak layak mereka nak guna, sehingga dia petik beberapa pandangan ulama-ulama yang menyusun kitab dan memperakui. Ya, apabila sebutnya Allah ni memang untuk orang Islam, kerana orang Islam yakin Allah tak ada sekutu, tak ada syirik. Tak ada syirik. Ya. Itu semua contoh ayat Quran. Dan begitu juga suratul Baqarah ayat 31 hingga 30.
Ya, kita masuk bab keempat. Bab keempat. Asal perkataan Allah dan maksud dia. Allah ni perkataan dia asal apa? Dan maksud dia pun apa? Kita nak tahu. Maksudnya sendiri apa? Ya, maksudnya. Pertama dia kata Allah ni asal bahasa Arab. Jadi orang Yahudi ni dia tak layak nak guna Allah sebab bahasa Yahudi dia tak panggil Allah. Itu dia sebut tadi kan. Elaha, Eloh, Eloh, Eloh dan Elohim. Mereka panggil Tuhan ni El ataupun Eloh. Kita panggil Allah. Imam Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani berkata, asalnya dari i'ladi ialah ilah seperti dalam sihah ataupun imat atau annalah atau annalah ataupun al-iyalah seperti dalam al-kasyaf yang kedua-duanya mempunyai hujah. Seorang tokoh dalam bidang bahasa, Allamah Sa'id berkata, Tuhan atau ilah adalah nama yang difahami secara kulli, yang disembah dengan sebenarnya. Sedangkan Allah adalah isim alam bagi zatnya. Kemudian dia bawa pandangan Dr. Wahbah Zahid. Dr. Wahbah Az-Zahid. Dr. Wahbah kata, Allah bermaksud bahawa dia maha berkuasa. Dia tidak berlaku kecuali mengikut kehendak. Dia maha menguasai, lagi maha perkasa, yang tidak boleh dikalahkan. Dan bahawa dia maha berkuasa yang tidak boleh dilawan atau diatasi dan tidak sah taklif kecuali pada. Ulama tauhid berkata, Allah ialah isim alam, nama khas. Isim alam, nama khas. Kepada zat yang maha sempurna iaitulah Allah. Sedangkan makhluk ialah sifat yang mungkin ada dan dia adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sekali pendapat tafsir. Saya nak cuba scan supaya kita tak meleret sangat dengan tafsir-tafsir. Jadi yang keempat hujah kita tadi, hujah kita daripada Quran kan. Kemudian hujah kita daripada hadis. Kemudian hujah kita daripada bahasa Arab. Sekarang kita nak masuk hujah dari segi bahasa Melayu. Kenapa orang Islam dia layak guna? Profesor Syed Muhammad Nagib Al-Attas menyebut bahawa membayangkan hakikat kewujud, bahasa membayangkan hakikat kewujudan. Menyeludupkan faham-faham kunci yang asing pada sesuatu bahasa melibatkan bukan semata-mata hanya untuk menterjemahkan kata-kata. Cuba tengok baik-baik. Bahkan lebih mendalam kesan. Ia juga melibatkan penterjemahan rupa cipta perlembagaan yang tiada bersama. Oleh yang demikian, dia kata, oleh yang demikian, ia juga melibatkan penterjemahan rupa cipta perlambangan yang dimiliki oleh sistem besar pandangan alam asing yang tiada bersesuaian dengan pandangan alam yang ditayangkan oleh bahasa yang ke dalamnya faham-faham itu diseludupkan. Ini kata Profesor Syed Muhammad Nagib Al-Attas, Hafizahullah alaihi, hidup lagi. Dia masih hidup lagi. Syekh Husin Al-Attas, abangnya yang meninggal. Masih ada lagi Prof. Syed Nagib Al-Attas masih ada. Bahasa Melayu merujuk pada bangsa Melayu. Jadi isu yang kita berkhilaf dengan orang Nasrani di Malaysia ni, dia juga merupakan isu bahasa terhadap bangsa Melayu.
Sebab tu terjemahan bila sebut Muslim ni, kalau di Malaysia dalam perlembagaan, dia akan melibatkan bangsa juga. Kerana bila sebut bangsa Melayu ni, orang tak kenal sebagai agama lain, melainkan Islam. Bila Islam sudah sahih, dah valid, Allah yang mereka semayang 5 waktu sehari semalam tu milik orang Islam. Tu kalau kita baca dari segi bahasa yang dikaitkan dengan bangsa. Jadi Allah ni kita kata perkataan, dia termasuk dalam bahasa yang nak panggil hari-hari. Dan yang nak panggil ni siapa? Bangsanya, contoh kita kata India. India tak masuk akal diguna Allah. Walaupun ada India Muslim. Ni kita kira asal. Kalau sebut Melayu, Islam. Kalau sebut India, tak tentu lagi Islam. Tuan boleh nampak tak? Bila sebut India, belum tentu Islam. Bila sebut Cina, belum tentu Islam. Tapi kalau sebut Melayu, tuan nak kata belum tentu Islam. Tak boleh kata. Memang terjemahan kita dalam perlembagaan bila sebut Melayu tu memang Islam lagi. Itu dia. Dan selain itu, bila sebut Melayu ni, hubungan mereka dengan kerajaan, raja-raja, sultan, sangat kuat, sudah sinonim. Dan sultan-sultan ni kalau nak angkat sumpah jadi agung, dia sebut apa? Dia sebut nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi yang menunjukkan apa dia? Milik mutlak orang Islam Allah. Milik. Ya. Jadi dia beritahu di sini bahasa Melayu merujuk kepada bangsa Melayu yang sinonim dengan agama Islam. Berdasarkan kepada bukti sejarah dan artifak jelas menunjukkan bahawa tanah Melayu telah menerima Islam sejak abad ke-7, ke-8 dan ke-9. Allah. Ini terbukti dengan penemuan batu bersurat di Kuala Berang bertarikh 22 Februari 1303 Masih. 1303 Masih. Itu lama ya. Baik. Pengaruh Islam di tanah Melayu membawa masuk kalimah-kalimah Arab ke dalam bahasa Melayu. Jadi nak kata, tak asing dah kalimah Arab yang disebut Allah menjadi sebahagian besar dah ritual dan ibadat orang Melayu yang semestinya agama Islam. Jadi apa dia konflik? Siapa nak kena guna juga Allah? Sedangkan yang valid dan absahnya orang Islam dari semua sudut. Dari segi Quran, dari segi hadis, dari segi bahasa, dari segi bangsa. Ini dia. Maka disebut contoh-contoh. Perundangan di tanah Melayu sebelum kolonial juga berasaskan Islam. Lagi pengaruh Islam tanah Melayu. Sehingga terbawa kalimah-kalimah Arab ke dalam bahasa Melayu. Menyebabkan orang Melayu ni, bila sebut saja Allah, mutlak kita rasa milik kita. Mutlak tu bukan sikit-sikit. Kenapa saya kata mutlak bukan sikit-sikit? Sebab bila kita dengar orang kafir nak guna Allah, kita jadi marah. Marah ni melibatkan emosi, dia menunjukkan apa dia? Sudah sebati dan sinonim dari segi bahasa, hujah dari segi bahasa dan bangsa tentang kenapa Allah ni hanya valid. Keabsahan penggunaannya hanya untuk orang Melayu. Sini kita kena hadam bagaimana dia susun. Ya. Keempat daripada sudut uruf. Uruf. Maknanya hujah kita nak guna kalimah Allah ni ada pelbagai hujah. Pertama, hujah daripada Quran kita dah buat mari tadi. Banyak ayat Quran. Kedua, hujah daripada hadis Nabi. Banyak kita buat mari tadi walaupun kita baca 2-3 saja. Dia nak suruh tuan-tuan rujuk ayat Quran sekali dengan makna dia.
dan hadis kalimah. Ketiga, dari sudut bahasa kita bincang. Ya. Segi bahasanya Melayu ni kayak sebut Allah ni dah lama dah kita. Itu dia. Dan keempat, dari segi huruf. Apa maksud huruf? Huruf ni environment setempat ataupun budaya setempat yang molek. Tempat kita ni orang mari, macam tempat kita ni, apa dia huruf dia walaupun tak ada tanah Arab. Orang mari rumah bawa buah tangan, contoh. Ini kita kata huruf yang baik. Dari segi huruf, ada satu istilah fiqh disebut gini, ada tu jumhuri qaumin fil qawli aw amal. Amalan dan percakapan sesuatu kaum yang menjadi kebiasaan mereka. Kita nak tengok hujah apa lagi. Itu dia bawa masuk bab kelima. Kita tengok bab kelima. Maknanya faham tadi, kita masuk bab kedua, keabsahan penggunaan kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Kenapa hanya untuk orang Islam? Apa validnya, apa relevannya, apa keabsahannya? Kita pun buat mari daripada 5 sudut. Dari segi ayat Quran, kamilah milik mutlak Allah. Dari segi hadis Nabi, kami juga dah terbukti dalam hadis itu kami letak Allah pada tempat. Lagi, dari seginya bangsa pun kita sebut tadi. Ya, dan bahasa. Serta yang kelima, huruf. Keadaan setempat. Mari kita tengok bab kelima, kajian di dalam kitab Bible. Maknanya dalam kitab Bible sendiri pun dia menggambarkan Tuhan ni esa, tak macam orang-orang Kristian percaya. Jadi bila mereka sendiri menyalahi sifat Tuhan yang disebut dalam kitab suci mereka, jadi apa lagi layak Allah. Bahkan kalau kita tengok dalam persidangan meja bulat, saya waktu tu di Le Meridian. Bulan puasa macam ni, saya ingat lagi. Dia ada 2 persidangan meja bulat. Pertama, persidangan meja bulat mengumpulkan Muslim scholars. Jadi saya pergi. Dalam ramai-ramai Muslim scholars tu, waktu tu Menteri Dalam Negeri menangani isu kalimah Allah ni, dia pilih 2 orang untuk mewakili beliau ke subhanallah, ke perbincangan isu kalimah Allah. Di persidangan meja bulat mana? Jadi dalam pertemuan itu saya mengemukakan 4 soalan kepada Reverend dan Archbishop, orang alim lah dalam kalangan dia orang. Saya kata, Tuan, yang kamu nak guna sangat kalimah Allah ni, tak nak guna sangat kalimah Allah. Allah tu kan bahasa Arab. Kitab Injil awak, dia tak sebut Allah. Jadi dia kata, tu kitab Injil Arab dan juga Melayu ada sebut Allah. Tu terjemahan tak? Okey, tak apalah. Kalau dalam Bible awak ni, dalam Taurat Musa ni tak ada ni kalimah Allah, sedangkan awak nak guna juga kalimah Allah. Kedua, Nabi Isa sendiri pernah guna nama Allah. Isa tak panggil Allah. Kenapa? Dia tak bercakap bahasa Arab. Dia bercakap bahasa Yahudi. Bila bercakap bahasa Yahudi, macam mana nak sebut Allah? Sebab kalimah Allah tak ada dalam bahasa Yahudi. Dalam bahasa Yahudi ni ada 5 je kalimah yang menunjukkan Allah, ya? Menunjukkan Tuhan. Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. 5 kali. Ya. Mari kita tengok Bible Melayu. Muka surat 29. Bible Melayu ni nama dia Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik menunjukkan pada kita bagaimana penggunaan kalimah L. Dia tak guna Allah. Ni dalam Alkitab bahasa Melayu. Dia kata gini. Kira-kira jam 3 berserulah Jesus dengan nama yang kuat. Nyaring.
Eli, Eli, lama sabaqtani. Itu bahasa Yahudi tu. Jadi tengok tu. Eli, Eli tu maknanya dia Tuhanku, Tuhanku. Nampak tak? Dia tak guna Allah, Allah. Dia guna Eli, Eli, L, L. Jadi tak layak kita guna Allah. Bible pula tu. Bible. Bible Inggeris. Tadi Bible Melayu. Dalam Holy Bible, Matthew chapter 27 verse 46 menyatakan gini, saya baca ya. And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice. Ini ketika Isa ni disalib atas tiang cross tu, hari Jumaat pukul 3 petang, dia pun dia menjerit with a loud voice saying, Eli Eli lama sabaqtani. That is my God, why have you forsaken me? Kenapa kamu tinggalkan aku? Jadi, Prof. Datuk Dr. Hashim Yaakob ni kita petik kata-kata sarjana sikit. Mantan naik Chancellor Universiti Malaya. Dalam perbahasan beberapa minggu mengenai penggunaan kalimah Allah bagi penterjemahan Bible, pernahkah para ulama dan orang biasa yang menyokong penggunaan membaca Bible dan faham akan akibatnya sekiranya perkataan God atau Lord dalam Bible diterjemahkan menjadi kalimah Allah? Mari saya tunjukkan sedikit ayat yang terkandung dalam Bible yang mengandungi perkataan God dan Lord. Saya sertakan terjemahan seperti di bawah. Pertama, John 3:16 disebut, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Kerana Allah kasihkan dunia, dia mengurniakan satu-satu anaknya, agar sesiapa yang mempercayainya tidak akan musnah, tetapi akan mendapat kesihatan yang berpanjangan. Tengok, bila diterjemah Allah tu daripada kalimah apa? God. Jadi mereka nak guna Allah tak sesuai sebab Allah ni bahasa Melayu. Mereka bukan bangsa Melayu. Jadi kalau mereka nak guna, kena guna selain daripada bahasa Melayu yang dimiliki oleh bangsa Melayu. Nak guna God, silakan. Nak guna Eli lagi lah, tepat dengan bahasa asal Bible tu ditulis. Sepatutnya gitu. Kemudian begitu juga dalam Matthew 3:17, Mark 1:11. Jadi nak beritahunya ibu bapa sekalian, bagaimana kepincangan hujah dalam kitab mereka yang diterjemah bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke, tak kisahlah. Pun tak ada Allah pun ada. Dia tak ada nak guna Allah pun memang tak ada. Ya. Bible Arab. Tadi Bible Melayu. Kemudian Bible Inggeris. Ni kajian kitab Bible pula. Hujah kita berikutnya awak tengok dalam Bible awak. Bible Melayu boleh, Bible Arab boleh, Bible Inggeris boleh. Jadi kita nak tunjuk ke dia, Allah yang mau guna tu pun hanya terjemahan daripada bahasa-bahasa asal Bible kamu ni, tak ada Allah. Sekarang kita tengok Bible Arab. Bible Arab, ibu bapa sekalian jangan lupa, kita namakan dia Al-Kitabul Muqaddas. Al-Kitabul Muqaddas. Bible Arab disebut wana usa'atu tasi'ah sarfun yasnu'u bisautin azimin qailan ili lama syabaqtan ay ilahi limadha tarakta. Berdasarkan dalil-dalil yang dinyatakan ini, jelaslah bahawa kalimah Allah tidak pernah terdapat di dalam bahasa asal Bible. Apa dia bahasa asal Bible itu? Perjanjian lama ditulis dalam Hebrew language ataupun Aramaic language. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greek language. Jadi dalam kalimah Greek pun, Tuhan ni dia tak sebut apa. Dia sebut Theo. Itu kita panggil theology. Dia sebut Theo dan Theos.
Kalau ada orang Greek sembah Tuhan sebenar dalam bahasa Greek kita panggil Hotheos. Kalau ada orang Greek sembah Tuhan palsu dalam bahasa Greek ni dipanggil Tontios ataupun Tintios. Hotheos, Tontios, Tintios, Theotios, Hotheos, Tontios, Tintios. Ni. Dah ada bunyi macam Allah, Theos. Tak ada. Jadi kalau kita rujuk pula bahasa Hebrew, bahasa yang ditulisnya perjanjian lama Old Testament, lagi jelas tak ada. Sebab orang Yahudi dia bila dipanggil Tuhan, dia tak panggil Allah. Tak. Dia panggil El. That's why Ismail, Israel, Daniel, Nabi-Nabi Bani Israel. El. Kedua dia panggil Eloh. Ketiga dia panggil Elohim. Keempat dia panggil Yahweh. Kelima dia panggil Adonai. Jadi mana Allah? Tak ada. Hatta dalam Bible Arab yang dirujuk pada bahasa asal dia. Tak ada ya? Tidak ada. Ya. Penulis turut menukilkan sebahagian pendapat dan penegasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerusi karyanya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wal Nasara. Kita tengok dalam Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wal Nasara pun dia bantah sekerasnya orang-orang kafir nak guna. Maka diberi beberapa poin. Pertama, tak layak guna Allah sebab tak layak dia guna Allah Subhanahu Wa Taala sebab dari segi bahasa asal pun tak ada. Dia tak panggil Allah. Dan kalau nak sebut dari segi bangsa, di Malaysia ni bangsa Melayu yang berpegang nak guna isu kalimah Allah, nak pertahankan ni, memang bangsa mereka itu terkenal dengan Islam dan Allah milik penyembahan orang-orang Islam ketika sakramen dan ritual kepada dia. Ritual kepada dia. Maka diterang oleh Ibnu Qayyim. Kalau awak nak guna Allah, biar sifat dia gitu. Tidak punya bapa, tidak punya anak, tidak ada keturunan, isteri dan tidak mempunyai kesamaan dengan selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita dah sampai 10.32. Habis kita sampai ke muka surat 31. Saya nak terima soalan daripada sidang penonton sekalian. Pasal isu ni dengan soalan lebih jelas nanti kita terang. Satu soalan ni. Okey, soalan. Ada soalan. Tapi kesimpulan tadi, ya. Tadi kan Ustaz yang sidangan meja bulat tu. Ya. Apa hujah Padri tu bila kata kita tak pun diorang tak boleh nak guna kalimah Allah. Tadi Ustaz ada terangkan. Ya. Ya, dalam persidangan meja bulat itu saya bertanya pada Ketua Padri Malaysia Katolik. Saya kata saya nak tanya 4 soalan. Yang awak nak guna sangat kalimah Allah ni, adakah Allah ni ada dalam original language? Original language Bible awak. Dan sebagaimana kita maklum, Bible ni terbahagi pada 2 bahagian, Old Testament dan New Testament. Old Testament ni dia bahasa asal ditulisnya perjanjian lama Old Testament ini dalam 2 bahasa saja. Dia tulis dalam bahasa Hebrew language dan ditulis dalam bahasa Aramaic language. Manakala New Testament ni dia tulis dalam Greek language, dalam bahasa Greek. So, adakah kalimah Allah, lafaz Allah ada dalam Hebrew, Aramaic dan Greek? So dia jawab tak ada. Okey, tak apa. Kalau tak ada, saya tak ulas waktu tu. Saya kata tak ada, okey. Saya nak beralih soalan kedua. Kalau tak ada, macam mana awak nak guna juga? Adakah sebab mungkin Jesus Christ Son of Mary yang awak sembah sebagai Tuhan, dia sendiri bila berdoa, sebagaimana saya petik ayat ketika itu dalam New Testament, beberapa ayat mengisahkan Isa bin Maryam ni dia pernah berdoa beberapa malam sebelum dia ditangkap oleh tentera Rom mengikut kepercayaan orang Nasrani. Jadi dia berdoa tu di Taman Jasmaniyah. In Arabic, kalau kita sebut bahasa orang putih sekarang ni, dia panggil Taman Gethsemane Garden.
Ini saya pernah sampai di Getsemani. Jadi Taman Getsemani ini menggambarkan Isa dia pernah berdoa, dia sujud kepalanya ke tanah, dia angkat tangan berdoa. Waktu doa tu, lafaznya dalam Bible Melayu, Alkitab Berita Baik Bible Melayu, dia sebut gini, wahai Bapa di syurga. Kononnya dia panggil wahai Bapa. Tentu bila Bapa ni terjemah bahasa Inggeris, oh my Father in heaven. Contoh gitu. Bila terjemah dalam bahasa Melayu, tak akan jadi Allah juga. Mesti sebut Ab, Bismillah. Wahai Bapa, dengan nama engkau Bapa. Jadi, soalnya, adakah Isa sendiri bila dia berdoa, dia sebut, oh Allah. Tak akan. Sebab Isa ni bukan orang Arab. Isa ni orang Yahudi. Dia Bani Israel dari jalur Yahudi. Jadi bila dia Yahudi, kita tahu dah orang Yahudi tak bercakap Arab. Dia bercakap Aramaik atau Hebrew. Dalam Aramaik dan Hebrew, kalimah Allah tak ada. Kerana orang yang memanggil Tuhan dalam Aramaik dan Hebrew, dia hanya panggil dengan 5 perkataan Hebrew dan Aramaik saja. Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. So, 2 soalan saja. Pun dia jawab jujur tak ada dalam bahasa asal. So, Nabi Isa panggil dia Allah, pun dia jawab jujur tak ada. Ketiga, saya kata okeylah kalau bahasa asal tak ada, Isa pun tak panggil. Barangkali awak ikut arahan daripada Katolik pun. Daripada Liga Katolik yang berpusat di mana? Di Holy Vatican City. Vatican City ni adalah satu kiblat besar bagi Katolik. Apa-apa tentang Katolik diputuskan secara rasmi oleh Liga Katolik di Vatican, the Holy Vatican. So, Vatican sendiri ada keluarkan arahan, mulai hari ni kalau kita nak ibadat, tak dipanggil God, Master, Tuhan, tak dipanggil. Kena panggil apa? Kena panggil, tak dipanggil Lord. Kita kena panggil, Allah. Ada gitu? Tak ada. Sebab ada satu penulisan, Izzat Andrews. Dia sebut apa dia? Liga Katolik. Maaf saya, Dr. Tini Musken. Tini Musken ni daripada Liga Katolik. Dia di Vatican. Dia sendiri kata, mana-mana orang menyuruh untuk beribadat, sakramen hari Ahad, ritual, dengan menggunakan kalimah Allah. Wahai Allah. Dia kata itu bukan arahan daripada Katolik. Dia nak panggil Allah, dia boleh panggil banyak mana pun, tetapi bukan arahan daripada Liga Katolik. Dan Bishop Tini Musken, dia menyeru pengikutnya untuk menggunakan kalimah Allah. Maka Liga Katolik tolak, ini bukan arahan rasmi daripada Liga Katolik di Vatican. Dia nak panggil Allah, panggil. Tapi bagi kita, Liga Katolik, Allah adalah Tuhan yang merujuk kepada Tuhan bulan di dalam fahaman jahiliah. Ini kata rasmi Liga Katolik. Yang keempat, saya tanya dia, okeylah. Kalau dalam original language pun Allah tak ada, tapi awak masih guna. Nabi Isa sendiri pun tak pernah berdoa panggil Allah seperti ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kerana dia sendiri Yahudi, takkan dia nak panggil Allah, tapi awak masih nak guna juga. Kiblat utama Katolik awak, iaitulah di Holy Vatican City pun tolak, jika Katolik tolak, awak nak guna juga. Jadi keempat, ginilah. Kalau tak guna Allah, semayang hari Ahad tu tak guna Allah, ganti dengan Lord, oh my Lord, oh my God, oh my Master Jesus contohnya, kebatal semayang awak kalau tak panggil Allah. Dan dia jawab pada saya tak. Maka saya buat kesimpulan dalam persidangan meja bulat, semua orang Kristian dengar, Sikh dengar, Hindu dengar, semua dengar. Orang kafir ada mari belaka nak tolong orang Kristian. Saya kata kalau 4 perkara ni semuanya tak belaka jawapan dia. Kenapa awak mesti hidup konflik dengan kami orang Islam? Yang beria-ria nak guna. Hatta kalau tak guna pun tak batal pun semayang. Yang bersungguh sangat nak guna sejak 2009. Isu ni dah 15 tahun. Sampai saman menyaman, sampai ke mahkamah. Kenapa awak mesti hidup konflik dengan kami? Jadi sinilah tak salah kalau orang Islam timbul dalam hati mereka, tentu awak ada agenda lain. Itu yang berlaku di Malaysia. Dan bila timbul di fikiran orang Islam yang sedang mempertahankan hak dia, merasakan ia diancam, diugut, diancam, lebih-lebih lagi nama Allah, lafzul jalalah,
dia boleh mewujudkan ketegangan dan perkara tak patut berlaku. Bila saya sebut gitu, dia dah masuk bidang kuasa KDN dah, Kementerian Dalam Negeri. Itu yang saya ingat, mereka tak boleh datangkan hujah apa pun, dan memang mereka tak ada hujah pun. Wallahu a'lam, saya jawab soalan tu. Baik, ada lagi soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada. Ustaz Lee, saya rasa macam tak ada. Saya tengok betul-betul soalan dekat ruangan chat. Okey, pun tak ada. Kalau tak ada, saya ingat kita nak tamat di sini beberapa sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Dan janganlah lupa bacalah Quran. Ya, baca Quran insya-Allah ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.